dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah, berada dalam tempat yang paling Allah Ta'ala redha, paling Allah Ta'ala suka di atas muka bumi ni, iaitu masjid. Satu hadis Nabi SAW, man alifal masjid alifallahu, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang suka, orang yang menjinak-jinakkan diri dia ke masjid, maka Allah Ta'ala pun suka dengan dia, Allah Ta'ala pun sayang dengan dia. Maka sebab itulah tiap-tiap orang yang datang ke rumah Allah ini dianggap duyufur rahman, tetamu Allah. Kalau kita bertandang ke rumah orang jadi tetamu, maka tuan rumah sebagai tuan rumah, dia menjadi hak ke atas dia melayan tetamu tadi. Sehingga dalam Islam 3 hari kalau tetamu tu nak duduk rumah dia, 3 hari dia kena layan. Lepas tu baru dia boleh minta bil. Lepas tu kalau maksudnya boleh charge balik kan. Tapi itulah tuan-tuan yang dimuliakan Subhanahu Taala, apatah lagi rumah Allah, tempat yang Allah Taala redha kan. Satu langkah kita melangkahkan kaki ke rumah Allah, terhapus satu dosa, dinaikkan satu darjat dan diberikan satu pahala. Langkah yang sama, satu langkah yang sama. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ni suka berjalan kaki kan. Mereka sendiri bila ada satu orang sahabat minta dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku nak duduk dekat dengan masjid. Nabi kata apa? Tak suka. Tidakkah kau mau ganjaran yang lebih besar dengan berjalan ke masjid, ke rumah Allah? Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah ini tunggu solat isyak, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, dan Allah Ta'ala segera mengangkat segala musibah, wabak yang berlaku di sekeliling kita, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kita kembali dalam bicarakan kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang mana mereka ini adalah orang yang duduk dengan Nabi, lihat keadaan, tingkah laku, sifat, akhlak mereka, menyebabkan ulama kata apa, mereka ni, Nabi sendiri declare, bagi tahu mereka ini asbab hidayat, yang mana salah seorang daripada kalian ikut sahabat-sahabat aku, maka dia akan dapat petunjuk. Dia akan dapat petunjuk. Kenapa? Sahabat-sahabat lah kan, orang yang Allah Ta'ala redha di atas muka bumi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Redha atas muka bumi, dan mereka redha pada Allah, dan Allah redha pada mereka. 10 orang di kalangan mereka dijanjikan syurga di atas muka bumi lagi kan. Nabi dah bagi tahu dah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah kan. Ada beberapa orang sahabat lagi, 10 orang dah dicop sebagai ahli syurga. Kita kata orang kata apa, dah memang ahli syurga, kat muka bumi dah tahu. Tapi sahabat-sahabat Nabi punya sifat, walaupun di antara mereka dah dianggap ahli syurga, tapi mereka masih lagi dalam kehidupan mereka mencari redha Allah. Tak pernah pun rasa cukup dengan amalan, amal-amal soleh. Sentiasa menjadikan diri mereka asbab untuk orang lain dekat kepada Allah. Menjadikan diri mereka asbab orang lain sentiasa hampir dengan Allah. Itulah sifat sahabat. Banyak tuan-tuan sifat-sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ni kita nak ceritakan satu orang sahabat yang kita biasa dengar nama beliau. Sahabat ini siapa dia? Iaitu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Gelaran ulama atau gelaran sahabat yang lain mengatakan beliau ini adalah habru ummati Muhammad, tinta kepada umat Muhammad, ataupun dakwatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pintu ilmu, kita kata gedung ilmunya umat Nabi SAW, Ibnu Abbas. Yang mana dalam satu riwayat Nabi SAW mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Nabi SAW doakan dia apa? Nabi doakan Ibnu Abbas ini, ya Allah faqihkan dia. Kan? Faqihkan dia dalam urusan agama.
jadilah dia orang alim, orang faqih, dan jadikan dia satu orang yang alim dalam ilmu tafsir Al-Quran, takwil. Kan beliau sendiri ada kitab tafsir Ibnu Abbas, Al-Maqbas li Ibni Abbas. Hadirin hadirat dirahmati Allah, Umar bin Khattab pernah bagi tahu tentang ciri-cirinya siapa? Ciri-cirinya Ibnu Abbas. Innahu fatal kuhuli lahu lisanun saulun wa qalbun aqulun. Satu orang pemuda yang kita kata pemuda yang segak, mempunyai lisan ataupun percakapan yang baik, dan mempunyai hati yang lisan yang percakapan yang baik, yang elok, dan mempunyai hati yang baik, hati yang lembut, hati yang bijaksana. Itu kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat dirahmati Allah, Syekh ni bagi tahu dalam kitab beliau ini, hadza sahabiyyu al-jalilu malakal majda min atrafih. Ibnu Abbas, nama beliau ialah Abdullah bin Abbas, tapi dipanggil Ibnu Abbas. Anak lelakinya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, pakciknya Nabi, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini, iaitu Ibnu Abbas ini, satu orang yang memiliki kemuliaan, memiliki bermacam-macam kemuliaan, sehingga kan ulama bagi tahu fama fatahu minhu syai'un, sehingga kan tak terluput sedikit pun daripada apa-apa kemuliaan. Memang kemuliaan tu ada dalam diri dia. Ijtama'a lahu majlis suhbah. Yang pertama ulama bagi tahu beliau ini, Ibnu Abbas ini, ada dalam diri dia kemuliaan suhbah. Apa suhbah? Suhbah itu ialah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia dapat jumpa Nabi lah. Riwayat mengatakan dia ialah antara sahabat yang dikatakan sahabat dan yang lahir, yang sempat jumpa dengan Nabi selama 13 tahun. 13 tahun je. Dan setelah tu Nabi SAW wafat. Sempat dia berjumpa dengan Nabi. Yang pertama kemuliaan mendampingi, berjumpa dengan Nabi SAW. Yang kedua wa majrul qarabah, iaitu kemuliaan disebabkan keluarganya Nabi. Beliau ini anaknya pakcik Nabi SAW, anaknya paman Nabi, adik-beradik dan ayahnya Nabi SAW. Ibnu Ammi, sepupu Nabi lah. Kita kata Ibnu Abbas ni ialah sepupu Nabi SAW. Yang ketiga, beliau ini mempunyai kemuliaan ilmu. Fahuwa habru ummati Muhammad wa bahru ilmiha az-zakhir. Satu orang yang memang tabahur dengan ilmu. Tabahur ni, bahara ni kalau kita terjemah laut kan, tabahur ni berenang. Dia memang mendalami ilmu, mendalami ilmu. Itu sebab dia anggap tinta kepada umat Nabi SAW, gedung ilmunya umat Nabi SAW. Dia sentiasa mengkaji ilmu. Ini Ibnu Abbas. Yang keempat, mempunyai apa? Kemuliaan takwa. Antara yang dibagi tahu di sini, faqad kana sawaman bin nahari qawaman bil lail. Satu orang yang sentiasa puasa pada siang hari, mendirikan malam, kan, bangun pada waktu malam, munajat kepada Allah Ta'ala. Mustaghfiran bil ashar, satu orang yang sentiasa beristighfar di waktu sahur, kan? Satu orang yang sentiasa beristighfar di waktu sahur. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebutkan kan, mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, minta ampun pada Allah ketika waktu sahur. Ketika waktu sahur tu sebelum subuh tu lah, antara masa-masa qabuliat Allah Ta'ala turun kan. Pada ketika tu Allah Ta'ala turun di langit pertama, bagi tahu pada manusia, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah. Siapa-siapa yang hamba aku ni yang nak minta pada aku, waktu tu lah Allah pelawak. Kan, waktu tu lah Allah pelawak kita supaya kita minta pada Allah. Kita mintalah pertolongan pada Allah, kan, mohon pada Allah segala kemusykilan, masalah kita kepada Allah Ta'ala. Dan bakaan min khasyatillah, satu orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah, hatta khaddadat dam'u khaddaihi. Riwayat dia mengatakan sehingga
Nangisnya dia tu kuat, dia menangis, maksudnya menangis bukan cengeng kita kata kan, tapi menangis kerana takutkan Allah. Asal angkat tangan je berdoa nangis, terus rasa diri ni tidak ada apa-apa. Ini Ibnu Abbas. Dan riwayat ni mengatakan hatta khaddada dam'u khaddaihi, sehingga ada alur, ada macam satu jalan air mata di pipi dia. Nak begitu orang yang nangis, yang sangat nangis dia, sehingga menyebabkan ada tanda ataupun kita terlekuk kat pipi dia, dua pipinya, masya-Allah. Allah. Kan? Ini kita kata macam hari ni kita baca Quran lah, kan? Quran sampai habis, koyak-koyak, alhamdulillah lah kan. Jangan pula koyak-koyak sebab jatuh kan. Baca-baca terjatuh. Itu lain pula. Jadi nak bagi tu istiqamahnya dia, masya-Allah. Dialah Abdullah bin Abbas Rabbani, satu orang ilmuwan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang ilmuwan yang arif billah. Ulama gelar dia al-alimul al-arif billah, satu orang yang alim, satu orang yang arif, satu orang yang sangat kenal kepada Allah, arif billah. Man arafa rabbahu arafa nafsahu, Imam Athaillah Al-Askandari begitu dalam kitab dia Lataiful Minan. Satu orang yang ingat, satu orang yang kenal Allah, maka dia kenal diri dia. Dia kenal dia, siapa dia kenal Allah. Allah siapa? Allah lah Rabb kita. Allah lah Rabb saya, maka dia kenal saya lah hamba Allah. Sepatutnya apa yang perlu saya buat atas muka bumi ni. Itu sebab man arafa rabbahu arafa nafsahu, orang yang kenal Allah, maka dia kenal diri dia. Allahu Akbar. Wa a'lamuha bi kitabillah, satu orang yang alim dengan Al-Quran, kitab Allah. Wa afqahuha bi ta'wil, satu orang yang faqih dengan ta'wilnya kitab Allah, maksudnya satu orang yang faqih dengan ilmu Quran. Wa aqdaruha 'ala an-nufudhi ila al-aghwarih, satu orang yang mampu menyelami tembus kepada nufus, tembus kepada aghwarih, kepada ilmu dasarnya ilmu Al-Quran. Wa idraki maramihi wa asrarih, dan satu orang yang mampu mengenal tujuan dan rahsia-rahsia Al-Quran. Ketika mana pertama kali kaum Quraisy mendengar, orang kafir Quraisy mendengar Nabi SAW mengalunkan Al-Quran, maka dia kata apa? Inna la sihrun mubin, sesungguhnya Nabi SAW itu satu orang sihir yang nyata. Quran tu dia kata sihir, kan? Sebenarnya Quran tu mukjizat. Mukjizat yang dikatakan mukjizat ni apa? Sesuatu yang tak boleh dikalahkan dengan sihir sekalipun. Apa-apa mukjizat ni, rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Mukjizat Quran. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrahnya Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah, 3 tahun sebelum tu dia dilahirkan. Tatkala Nabi SAW diwafatkan, umurnya Ibnu Abbas 13 tahun, 13 sanatan faqat. Dan hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah, beliau ini menghafal hadis-hadis tentang orang Muslim, menghafal daripada Nabi SAW lebih daripada 1660 hadis. Banyak hafal. Kan hadis Nabi. Quran tu, kalau orang yang belajar Al-Quran, belajar hafiz Quran tu senang hafal, kan? Senang hafal. Nak hafal hadis tu boleh tahan juga, kan? Susah, sebab hadis ni dia nak kena ingat dia punya siapa perawi dia, siapa yang meriwayatkan hadis, matan hadisnya, kan? Kena darjat hadis tadi. Beliau ini satu orang yang alim yang menghafal 1660 hadis, yang mana Imam Bukhari Muslim telah letakkan hadis-hadis 1660 hadis ini dalam kitab Bukhari Muslim. Imam Bukhari ni letak dalam kitab, Imam Muslim letak dalam kitab. Jadi hadis-hadis tu memang hadis sahih. Hadirin hadirat dirahmati Allah, tatkala ibunya, setelah ibunya melahirkan dia, terus dibawa kepada Nabi SAW. Fahannakahu biriqihi, apa Nabi SAW buat? Nabi SAW telah tahnikkan dia. Tahnik ni apa? Nabi SAW meletakkan sedikit, kalau kita kata tahnik ni gunakan madu ataupun kurma, kan? Air liur kenalah pada air liur. Biasanya di sini ibu Ibnu Abbas ni memberi Nabi SAW sendiri, kan? Air liur Nabi sendiri berada dalam mulut dia. Fakana awwala ma dakhala jawfahu riqun nabi, perkara yang pertama yang masuk dalam mulut dia tu ialah rongga mulut dia tu ialah air liurnya Nabi SAW yang mubarak.
dan masuk wa dakhalat ma'hu taqwa wal hikmah, dan masuklah bersama riq tadi, liur tadi, at-taqwa, sifat taqwa dan hikmah. Yang mana Allah Taala firman, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Satu orang yang didatangkan hikmah dalam diri dia, utiya khairan katsira, maka dia didatangkan dalam diri dia kebaikan yang banyak. Orang yang tak ada hikmah, itu sebab dalam kita mengerjakan dakwah, kita menasihati orang lain, kita kena dengan hikmah. Sampaikan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Orang yang dapat sifat hikmah ini kan, banyak kebaikan Allah Taala akan bagi dia. Dia cakap dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan sifat sabar, dan orang pun akan dengar dengan baik. Tapi bila kita cakap dengan tidak hikmah, dengan kasar, maka orang akan lari. Itu tertib dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sampailah umur dia meningkat dewasa, maksudnya muda belia, dia sentiasa melazimi Nabi SAW. Maksudnya apa? Sentiasa bersama dengan Nabi, berkhidmat kepada Nabi SAW, berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan dia sentiasa yu'iddu lahu ma'a wudu'ihi idha hamma ayyatawadda'a, sentiasa menyediakan air wuduknya Nabi SAW bila Nabi nak berwuduk. Dan dia wa yusalli khalfahu idha waqafa lis-salah, bersolat di belakang Nabi. Ketika Nabi berdiri untuk solat, selalu ikut Nabi. Nabi solat, dia akan ikut Nabi. Solat sunat kan, apatah lagi solat fardu. Dan dia juga antara suka membonceng Nabi SAW bila Nabi pergi bersafar. Duduk, Nabi naik unta ke, kuda ke, keldai ke, dia akan berada di belakang Nabi. Kan ada satu hadis tu Nabi riwayatkan, kalau tak silap dari Ibn Abbas ke kepada Zaid, ketika mana naik di atas keldai, naik di atas keldai, saya lupa kepada Zaid ataupun Ibn Abbas. Dan atas keldai Nabi SAW ajar dia hadis. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi ulama kata hatta ghada lahu kazilhi yasiru mau annahu an-nasara, seolah-olah macam awan, bayangan, satu bayangan. Bila Nabi ada, mesti dia ada. Seolah Ibnu Abbas ni macam bayangannya Nabi SAW, sentiasa bersama Nabi. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang melazimi, duduk bersama Nabi, sama-sama dengan Nabi, macam Abu Hurairah. Itu sebab antaranya Abu Hurairah ni banyak berikan hadis kan, sebab apa? Dia duduk sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tiap-tiap masa yang diberi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan memberikan qalban wa'iyan dengan hati yang peka, wa dhihnan safiyan dengan akal yang jernih, wa hafizatan dunaha kullal alati tasjil allati arafa al-asul hadis. Dan dia satu orang yang banyak menghafal tentang hadis, tentang ilmu-ilmu, yang mana alat-alat yang canggih sekarang pun kira kata kalah lah kan, dengan ingatan dan hafalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadirin hadirat rahmati Allah, beliau pernah ceritakan, haddatha an nafsi, dia ceritakan tentang diri dia. Jadi sebenarnya kita ni, kalau kita nak ceritakan tentang kelebihan kita, ulama kata boleh, tapi dengan niat tahadduts bin ni'mah. Kita nak ceritakan nikmat Allah Ta'ala, nak menceritakan kebaikan nikmat Allah. Dia satu, kita nak ceritakan kebaikan nikmat Allah, satu lagi kita nak bangga. Itu lain kan, kita kata kita bongkak. Yang dia katakan takabbur tu apa? Dia merasakan diri dia hebat, aku ni lebih baik daripada orang kan, akulah yang buat ni, semuanya aku buat. Itu takabbur. Aku sifat ananiah ni sifat syaitan. Ana rabbukumul a'la. Siapa kata? Fir'aun. Aku ni lah Tuhan, kata dia. Sifat ananiah ni tak bagus. Tapi ulama kata, kalau kita nak ceritakan, contohnya pernah kita Allah Ta'ala selamatkan. Ni ada satu cerita dia, Imam Asy-Sya'rani cerita dalam kitab Lataiful Minan. Saya pernah baca kitab tu, pernah belajar. Kitab dia tu semua menceritakan tentang kebaikan Allah Ta'ala kepada diri dia. Banyaklah, antaranya Allah selamatkan dia daripada lemas, daripada digigit buaya. Dia ceritakan wa mimman an'amallahu alayya, dia kata daripada perkara yang Allah Taala, wa mimma an'amallah, yang Allah Taala anugerahkan kepada aku.
Antaranya aku diselamatkan Allah ketika lemas, ketika dia daripada buaya, macam-macam dia ceritakan. Aku diselamatkan Allah. Boleh kita cerita dengan orang, tak ada masalah. Alhamdulillah semalam Allah Ta'ala mudahkan aku kan untuk zikir kan. Kita nak ceritakan tu, kita sandarkan kepada Allah. Dan kita kata, oi semalam aku zikir aku je 30,000. Kalau macam tu nampaklah, sandarkan pada Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku peluang semalam dapat zikir 300 pagi, 300 petang. Contohnya kan 100 tasbihat, 100 selawat, 100 istighfar. Jadi boleh kita ceritakan, tapi sandarkan semuanya daripada Allah Ta'ala. Ini panggil tahdus bin nikmah. Jadi di sini beliau ceritakan tentang diri dia. Dia kata apa? Kata Ibnu Abbas, hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil wudu idza tamarra. Satu ketika Nabi SAW nak berwudu, maka aku pun cepat-cepat sediakan air, dan Nabi pun berwudu, dan Nabi suka dengan perbuatan aku. Kan? Nabi suka dengan perbuatan aku tadi, dan dia bagi tahu. Jadi ketika itu dan ketika mana ingin Nabi SAW nak solat, maka Nabi SAW telah perintahkan aku, kata dia, untuk berdiri di sebelahnya, maksudnya di sampingnya, di samping Nabi SAW. Tapi aku fawaqaftu khalfah, kata dia, aku berdiri di belakang Nabi. Jadi bila selesai solat, Nabi SAW pun berpaling kepada aku dan tanya, ma mana'aka an takuna bi izai ya Abdullah, apakah yang menyebabkan kamu terhalang untuk berada di sebelahku, wahai Abdullah? Maka aku pun berkata, anta ajallu fi aini wa a'azzu min an uwaziyaka ya Rasulullah. Kamu ni mulia wahai Rasulullah, di mata aku ni kamu ni mulia, dan aku tak kita kata apa? Tak rasa senanglah kalau duduk di sebelah kamu wahai Rasulullah. Terus Nabi rafa'a yadayhi ila sama', terus Nabi doakan kepada dia, Allahumma atihil hikmah, ya Allah datangkan dah dia hikmah, kan, perkara hikmah ni. Ya Allah datangkan kepada dia, kan, ilmu hikmah ataupun sifat hikmah dalam diri Ibnu Abbas. Hadirin hadirat dirahmati Allah, kan, Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi SAW, sehingga kan dia ni, perkataan Abdullah Ibnu Abbas ini diterima walaupun di kalangan sahabat-sahabat yang kabirin, maksudnya sahabat-sahabat yang dah lama, sahabat-sahabat yang tua-tua, kan, perkataan dia diterima. Sebab apa? Berkat doa Nabi SAW. Dia budak kecil ni, tapi perkataan dia diambil kira. Apa hujah dia, sahabat-sahabat ambil, walaupun sahabat dia sahabat tua-tua, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah, banyak di sini di dalam riwayat ni menceritakan, kata wala raiba fi annaka tawaddu an taqifa ala suratin, kamu mesti suka, kata pengarang kitab ni, kata kamu mesti nak dengar lagi bagaimanakah surah ataupun gambaran hikmahnya Abdullah bin Abbas. Maka dia ceritakan lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, pada satu ketika setelah beberapa wafatnya Nabi SAW, pemerintahan telah berlaku, kan, telah diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, sampailah kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pada ketika itu ada berlaku perselisihan. Ada berlaku perselisihan di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Ali ni dibaiat pada awalnya menjadi khalifah, dan Sayyidina Muawiyah ialah salah satu gubernur di Syria yang dilantik untuk menjaga di Syria. Jadi masa itu Islam dah bertebaran, dah tersebar di merata tempat. Jadi pada ketika itu adalah perselisihan di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Maka Abdullah ibn Abbas berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, izinkan aku wahai Amirul Mukminin, supaya aku ni datang kepada orang yang berselisih kepada kamu ni, dan aku bercakap dengan mereka. Maka apa kata Sayyidina Ali, inni atakhawwafu alaika minhum, aku ni takut kalau mereka ni buat apa-apa pada kamu. Kalla insya-Allah, kata dia, takkan, insya-Allah. Kemudian dia pun pergi, dan pergi dia kepada orang yang berselisih dengan Sayyidina Ali tadi, yang tidak sependapat dengan Sayyidina Ali. Dan pada ketika itu mereka ni sedang ibadat, sedang beribadat. Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas tengah lihat mereka sedang ibadat. Setelah habis beribadat, solat semua, maka mereka kata, marhaban bika, selamat datang wahai Ibnu Abbas. Apa sebab kamu datang ni? Aku nak cakap sikit kepada kamu, kata Ibnu Abbas. Ada sebahagian mereka yang memang tak suka, sebab sebahagian tahu
yang Ibnu Abbas ini adalah berpihak kepada Sayyidina Ali. Kita jangan cakap dengan dia kata sebahagian orang yang berselisih tadi, tapi sebahagian yang lain masih suka dengan Sayyidina Abbas. Tak apalah, cakaplah, nasma' minka, cakaplah, kami akan dengar. Maka Abdullah bin Abbas pun tanya, apakah yang akhbiruni ma tanqimuna ala ibni ammi Rasulullah SAW, kabarkanlah kepadaku apakah yang menyebabkan kamu ni berselisih dengan anaknya dengan Sayyidina Ali, anaknya paman Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ni pun sepupu dia juga, anak Abi Talib. Jadi semua ni sepupu. Sayyidina Ali, Ibnu Abbas dengan Nabi SAW. Apa yang menyebabkan kamu ni berselisih, berselisih kan? Maka mereka berkata, kami ni tak berselisih melainkan 3 perkara sebenarnya. Apa dia? Ni perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang yang tak setuju dengan Sayyidina Ali, pemerintahan Sayyidina Ali ketika itu. Apa dia? Yang pertama, awaluha annahu hakama ar-rijala fi dinillah, bahawasanya dia melantik hakim, melantik 2 orang hakim, yang mana 2 orang hakim itu tidak dipersetujui, tidak dipersetujui oleh orang-orang yang berselisih tadi. Yang kedua, bahawasanya mereka Sayyidina Ali ni memerangi Sayyidatina Aisyah dan Muawiyah dan tidak mengambil ghanimah dan juga tawanan, tak jadikan tawanan. Dan yang ketiga, dia menghapuskan maha an nafsi laqab amirul mukminin. Sayyidina Ali pada ketika itu tidak meletakkan nama dia sebagai amirul mukminin bersama umat Islam. Maksudnya dia tak letakkan di depan dia amirul mukminin lah, dia tak gelarkan dia amirul mukminin, yang mana dulu dah dibaiat bahawasanya Sayyidina Ali ni sebagai amirul mukminin. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, dia cerita dah agak panjang sehingga berlaku peperangan Jamal, peperangan Siffin, yang mana antara peperangan awal di antara orang Islam sendiri, kan? Tapi ulama bagi tahu dua-dua yang mati dalam peperangan tadi masuk syurga, kan? Semua dianggap sahabat, dan mereka pun yang mati tadi pun disolatkan seperti biasa. Disolatkan seperti biasa. Jadi kalaulah mereka ni kata orang Syiah, kata orang yang memerangi Sayyidina Ali ni kafir. Syiah kan, orang Syiah ni memang tak suka. Dia memang dia dalam hujah dia mengatakan kita membela ahlul bait, kata dia, membela keturunan Rasulullah. Tapi hakikatnya kalau kita tengok betul-betul, hakikatnya peliklah amalan mereka. Pelik sangat kalau kita kaji, pelik amalan mereka. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, maka Ibnu Abbas ni satu orang yang Allah Ta'ala tengah hikmah dalam diri dia. Dia bagi tahu satu persatu, dia jawab. Yang pertama, kamu kata apa? Kamu kata Sayyidina Ali telah melantik 2 orang lelaki untuk menghukum tentang satu perkara. Jadi mungkin dia orang kata satu orang cukuplah, kenapa nak 2 orang? Maka Sayyidina Ali telah datangkan hujah, ya ayyuhalladzi, dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu memburu ataupun membunuh binatang dalam keadaan kamu ni ketika mana kamu di tanah haram. Barang siapa yang membunuhnya dengan sengaja, maka dia hendaklah mengganti ataupun menggantikan dengan binatang yang seumpama, kan? Dan hendaklah menghukum dengan perkara tadi 2 orang yang adil. Ini hujahnya. Jadi aku kata Ibnu Abbas, apakah hukum ini, apakah hukum lelaki yang dibagi tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk menjaga hak orang Islam, menjaga hak diri mereka, apakah itu tidak lebih baik daripada menghukum tentang binatang? Tentang binatang je Allah Ta'ala telah perintahkan supaya dihukumkan dengan 2 orang, kan? Dalam Quran tadi kena 2 orang menghukumkan tentang perkara tadi, 2 orang yang adil. Apatah lagi untuk hak orang Islam, tak ada masalah lah. Sayyidina Ali telah lantik 2 orang untuk menjadi hakim kepada hak orang Islam, tentang maslahat orang Islam. Adakah perkara tadi lebih berhak? Kan, dengan binatang saja Allah Ta'ala perintahkan menghukumkan dengan 2 orang, kenapa tak dengan manusia? Lebih lagi lah, kan? Maka orang-orang yang tadi yang berselisih tadi kata, oh betul juga, memang lebih-lebih lagi lah berhak untuk darah orang Islam ni, untuk maslahat orang Islam lebihlah berhak, kan? Begitu
kata Ibn Abbas, dah selesai yang pertama, selesai. Yang kedua, dia bagi tahu bahawasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah memerangi Sayyidatina Aisyah dan memerangi siapa? Muawiyah, kerana mereka ada beberapa kali tak setuju dengan Sayyidina Ali, tapi mereka tak menawan, tak tawan. Jadi puak ni yang tak setuju dengan Sayyidina Ali ni merasa jengkel, pelik kan, tawan je lah kan. Sayyidina Muawiyah tawan je lah Sayyidatina Aisyah, kenapa tak tawan? Maka kata Abdullah bin Abbas, apakah pendapat kamu antasbu ummakum Aisyah wa tastahilunaha kama tustahallus sabaya? Apakah pendapat kamu kalaulah Sayyidina Ali sendiri nak menawan ummahatul mukminin, Sayyidatina Aisyah, adakah orang kata apa, selayaknya Sayyidina Ali nak tawan? Jadi saya pada peperangan Jamal, hadirin yang dirahmati, kita tengok sejarah pada peperangan Jamal, Sayyidatina Aisyah yang bersama dengan beberapa orang sahabat yang memerangi Sayyidina Ali, mereka kalah. Kalah tu di atas hilah yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suruh tentera dia kira patahkan kaki untanya Sayyidatina Aisyah. Jadi supaya apa? Supaya Sayyidatina Aisyah ni tak diburu oleh orang lain. Kalau tidak, nanti Sayyidatina Aisyah dibunuh oleh orang Islam juga. Jadi Sayyidina Ali dalam riwayat itu mengatakan buat hilah, sehingga kan orang bila nampak untanya Sayyidatina Aisyah ni dah jatuh, jadi orang semua rasa macam rendah lah, dah kalah lah ni. Jadi Sayyidina Ali sendiri lantik beberapa orang, antaranya saudara lelaki Sayyidatina Aisyah, Muhammad bin Abu Bakar, untuk menghantar Sayyidatina Aisyah balik ke Madinah kan, menjaga Sayyidatina Aisyah. Maksudnya walaupun dia orang bergaduh ataupun kita kata berselisih pendapat, tetapi Sayyidina Ali tetap menjaga ummahatul mukminin pada ketika peperangan tadi. Itu sebab dipanggil perang Jamal, sebab kat situ untanya Sayyidatina Aisyah dipatahkan kaki atau ada yang kata dibunuh, maka dipanggil perang tu perang Jamal. Hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Taala, dia kata, apakah pendapat kamu? Sayyidatina Aisyah tu maksudnya diberi layanan yang sebegitu, tidak ditawan. Maka mereka berkata betul juga kan, Sayyidatina Aisyah ni ummatul mukminin, takkan nak dimalukan, takkan nak dihina kan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam dihujahkan lagi dengan ayat Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu ialah orang yang paling aula di kalangan orang mukmin daripada diri kalian dan juga isteri-isterinya. Ini isteri-isterinya, isteri-isteri Nabi SAW. Kemudian dia kata soalan kedua dah lepas, kata dia. Tak apa, soalan ketiga, kenapa Sayyidina Ali tidak meletakkan nama dia Amirul Mukminin di awal? Sayyidina Ali dia tak letakkan, itu pun dia jadi pertikaian orang yang tak bersependapat dengan Sayyidina Ali. Dia orang nak supaya nama Sayyidina Ali ni mesti kena ada Amirul Mukminin, tu je sebenarnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, Ibn Abbas buat hujah seperti mana Nabi SAW dia ceritakan. Dia kata apa, dulu Nabi SAW ketika mana ada perjanjian di perjanjian Hudaibiyah, pada ketika itu Nabi SAW telah tulis Muhammad Rasulullah, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang-orang Quraisy kan. Tetapi orang-orang Quraisy kata apa? Orang-orang Quraisy kata apa? Dalam surat tadi tu orang Quraisy tak puas hati. Dia kata apa? Kalau kamu nak kalau kamu ni, kami ni, dia kata lau kunna nu'minu annaka rasulullah ma sadatnaka anil baiti. Kalau kami ni takkan menghalang kamu. Kalau kami beriman kepada kamu Rasulullah, kami takkan halang kamu daripada pergi ke Mekah, dan kami takkan memerangi kamu. Tapi orang Quraisy ni punya sifat sombong. Dia kata apa? Tulis Muhammad bin Abdullah, kami tak nak dengar Muhammad Rasulullah. Banyak orang lain yang boleh jadi Rasulullah, kenapa kamu? Orang Quraisy ni perangai. Jadi Nabi SAW kata tak apa. Nabi SAW tulis dipadamkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Tapi Nabi kata apa? Wallahi inilah Rasulullah wa in kadzabtumuni. Aku tetap pesuruh Allah walaupun kamu semua mendustakan aku. Begitu juga lah Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Ali ni kamu tak suka dengan Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali tetap khalifah kan. Jadi tak ada masalah. Jadi hadirin dirahmati Allah, maka terselesailah 3 perkara tadi. Dengan sebab selesainya 3 perkara tadi, isyruna alfan, 20,000 orang daripada orang yang tak setuju dengan Sayyidina Ali kembali kepada Sayyidina Ali, disebabkan perundingan antara Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas tadi, Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah,
Ibnu Abbas juga satu orang yang banyak menghabiskan masa dengan ilmu, kan? Dia sendiri banyak menghabiskan masa dia dengan ilmu. Betul lah kata siapa pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, satu orang yang menuntut ilmu, kalau dia nak menuntut ilmu, dia kena bagi sepenuh masa dia untuk ilmu. Dia kata apa dalam kata-kata beliau dalam kitab adab tu, kalaulah satu orang memberi sepenuh masa untuk ilmu, ilmu akan datang sebahagian je. Nak bagi tahu apa, ilmu ni satu benda yang sangat mahal. Lebih-lebih lagi ilmu agama. Untuk orang yang betul-betul faham ilmu agama, dia kena betul-betul mutala'ah, muzakarah, kena betul-betul mahir dalam ilmu tu. Kena banyak murajaah. Kalau dia bagi sepenuh masa, ilmu akan datang sebahagian je. Apatah lagi kalau orang yang tak bagi masa untuk ilmu, kan? Setakat biasa-biasa je, macam mana ilmu nak datang? Itu sebab ilmu agama ni kena, itu sebab Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu fardu di atas setiap orang Islam. Yang dikatakan fardu tu sebab apa? Ilmu yang dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah. Ilmu yang dapat selamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Ilmu itulah yang dikatakan ilmu. Kan? Selain daripada itu, itulah kemahiran fan, kan? Kemahiran ini, kemahiran itu, mekanik, apa semua tu kemahiran. Hadirin yang dirahmati Allah, dia pun ada ceritakan juga tentang diri dia. Dia kata apa? Pernah satu ketika dia dengar satu orang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada satu hadis yang mana dia belum pernah belajar hadis tadi. Ataitu baba baitihi, aku pun datanglah rumah dia, di hadapan pintu rumah dia, fi waqti qailulatihi, ketika aku datang tu ialah waktu qailulah, waktu tidur tengah hari. Jadi aku pun ambillah ridai serban aku ni, jadikan bantal, letak di atabati darih, iaitu ni kita kata bendul pintu sahabat tadi, letak dan baring. Jadi pada ketika tu musim angin kuat, padang pasir pula, kan? Banyaklah debu pasir-pasir kena pada badan dia. Maka dia kata apa? Walau syi'tu an asta'dzina alaihi la adzinali, kalaulah ikut kehendak aku nak je panggil dia, boleh je panggil dia, tapi apa dia kata, wa inna ma kuntu af'alu dzalika li utayyiba nafsah, aku buat perkara ni sebab aku nak muliakan dia, aku nak memuliakan diri dia sebagai orang yang bawa ilmu. Jadi ketika mana dia keluar daripada pintu dia telah lihat aku, maka dia berkata, wahai sepupu Rasulullah, kenapa kamu buat begini? Kenapa kamu tak panggil je aku, supaya aku datang pada kamu? Maka apa kata Abdullah bin Abbas, ana ahaqqu bil maji'i ilaik, aku ni lebih berhak untuk datang kepada kamu. Apalagi dia kata fal ilmu yu'ta wala ya'ti. Dan orang yang belajar ilmu ni adab dia apa? Fal ilmu yu'ta. Ilmu tu apa? Ilmu tu didatangi. Kita mendatangi, macam masya-Allah, kan? Kita datang ke masjid, kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita datang. Wala ya'ti, dan ilmu tu tak akan datang, tak akan mendatangi. Ilmu tu didatangi, tapi ilmu tu tak akan mendatangi tiba-tiba berilmu pula tiba-tiba. Kan? Tak macam tu. Sebab ilmu tu kita kena usaha dan cari. Kan? Kemudian aku pun bertanya tentang hadis tadi. Tengok sifatnya Abdullah bin Abbas nak ajar pada kita adabnya orang berilmu. Kan? Adabnya orang berilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga beliau ini menghabiskan masa dia, dan dia sebanyak memuliakan ulama-ulama. Di kalangan sahabat Nabi SAW ada beberapa orang yang boleh berijtihad, maksudnya kita kata mufti di kalangan sahabat. Antaranya Zaid bin Thabit, satu orang katibul wahyi, penulis wahyu, wa ra'su ahli Madinah, ketua ataupun kita kata amir Madinah dalam masalah, maksudnya kita kata macam hakim syar'i, dan masalah faraid. Zaid bin Thabit ni pun satu orang yang pakar dalam masalah faraid. Banyak rujukan ilmu faraid diambil daripada Zaid bin Thabit. Hadirin yang dirahmati Allah, apa cara memuliakan, Abdullah bin Abbas ni memuliakan ulama, memuliakan orang alim di sisi sahabat Nabi tadi, di sisi dia. Dia pernah satu ketika Abdullah ibnu Abbas nampak Zaid bin Thabit ni nak menunggang unta. Maka apa dia buat? Dia pun telah memegang tempat pijak tunggangan supaya boleh dipijak oleh Zaid bin Thabit. Kemudian dia mengambil tali pemacunya. Dia berkhidmat kepada ulama'nya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, begitulah sifat dia. Sifat siapa? Sifat Abdullah ibnu Abbas.
dia menghormati ilmu dan menghormati orang yang membawa ilmu. Kan? Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi beritahu apa? Kun aliman au muta'alliman au muhibban. Dalam satu au muhibban. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Yang pertama apa dia kata? Nabi SAW bersabda, jadilah kamu satu orang yang berilmu. Berilmu ni orang belajar ilmu. Orang yang berilmu ni orang yang boleh menyampaikan ilmu dia. Orang alim lah, orang alim. Yang kedua, kalau tak boleh jadi orang alim, jadilah kamu orang belajar. Muta'alliman, kita dah tahu kita tak pandai, kita tak reti, kita belajar. Muta'alliman. Kalau tak boleh juga jadi orang belajar, jadilah kamu mustami'an, orang yang dengar. Sami' ni dengar, mustami'an ni betul-betul dengar. Bila majlis ilmu tu dengar betul-betul. Bila orang baca Quran tu, sebab dalam Quran Allah kata wa idza quri'al Quran fastami'u lah. Bila dibacakan Quran betul-betul dengar. Setengah ulama bagi tahu, kalaulah Quran diperdengarkan tapi tidak ada orang yang mendengar, maka itu adalah su'ul adab. Quran diperdengarkan, contoh kadang kita biasa kan buka alunan Quran, tapi semua orang sibuk dengan kerja masing-masing, itu dianggap tidak ada adab. Jadi bila dibuka Quran, kita kena dengar bacaan tu. Bila kita dengar kat phone ke, kita dengar bacaan, kita dengar betul-betul, kita hayati bacaan tadi. Dan kalau kita tak boleh nak jadi orang mendengar Al-Quran, jadilah kita orang yang mencintai ahli ilmu. Kan? Saya tak boleh nak pergi kelas malam, sibuk ni. Tak apalah, ni duit saya ni, belilah makanan, bagilah orang belajar tu. Masya Allah. Contoh kan. Jadi orang yang cinta pada ilmu, orang yang cinta kepada ahli ilmu. Dan itu paling last lah. Wala takunil khamis, dalam hadis kata, janganlah kamu jadi orang kelima. Orang kelima apa? Selain daripada empat tadi lah. Nak belajar tak nak dengar tak nak cinta dengan orang ilmu pun tak ada. Tak tahu jadi apa lah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita, insyaAllah. Ini mungkin kita akan sambung cerita Ibnu Abbas ni, panjang. Ibnu Abbas ni sahabat yang Masya Allah, luar biasa. Duduk bersama Nabi, melazimi Nabi. Kita akan sambung dengan kisah dia, insyaAllah. Ada apa pertanyaan berkaitan sahabat? InsyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.